Alright guys, welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Kepo ke? Kepo of course. But hari tu kan doktor tak ada, dia pergi Coldplay. Tapi tak nak shoot. Saya tak pergi lah. Tak pergi Coldplay Tak pergi. Tak ada bukan pergi Coldplay Tak pergi. Oh pergi Macam benda tu macam nak dirahsiakan, tapi dia terkantoi ke macam mana? Tak adalah saja. Saya tak nak bagi tahu orang yang saya pergi lah. Oh, kira doktor tengok daripada belakang-belakang je lah. Tak, tengok daripada tepi lah. Tepi je lah. Pakai mask semua lah. Sebab tu doktor tak ada episod hari tu. Dan hari ni kita ada guest kita yang istimewa. Kita ada Zik, Alright, man. MT Page. Right, welcome, Zik. Thank you for having me, guys. Thank you sudi datang juga dekat Borak Kepoh ni. Hari ni kita menjemput lelaki berambut blonde. Rambut blonde. So, ingat Ada kenapa geng saya buat lah, ada ingat geng kenapa saya buat macam ni? Tu lah. Lepas ni mungkin next episode kita tengok ada siapa yang akan rambut blonde juga. Mungkin doktor akan blonde juga lepas ni. Saya nak Mungkin tengok kan. juga Saya pun nak tengok juga doktor. Tapi kalau saya rambut blonde tak laku. Kenapa doktor? Tak ada lah. Tapi pernah tak dalam seumur hidup doktor colourkan rambut doktor? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah langsung Tak pernah. Benda ni yang saya rasa kelakar muka saya rambut blonde. Kalau rambut blonde doktor kena try lah kot tak sekali. cuba tu. Okay, benda-benda nanti next episode kita buat. Kita semua tiga akan rambut blonde lah. Kita buat betul. special episode Yes. Three Blonde Boys. Betul. Kalau podcast tu night view, maknanya ada something about that brown rambut. Alright. So kalau podcast kita kali ni view dia cecah, maybe kita letaklah 10,000 ke doktor akan colour rambut dia. Alright, 10,000 guys. 10,000 please. Doktor akan colour rambut dia. Kacau. Okay, hari ni kita sebenarnya nak banyak borak pasal Zik lah kan. Kalau korang tahu Zik, dia penyanyi. Yes. Untuk band MT Page. Betul? Ya, betul. So maybe mungkin kat orang kat luar sana tak tahu apa tu band daripada MT Page ni kan. Apa direction yang dibawa. Sebab sebelum ni tak silap korang bawa lagu bergenre pop punk ke? Boleh lah lebih kurang. Lebih kurang Yeah. kan. Lepas tu tukar. Tukar, kita orang rebrand. I think MT Page start sebagai band very punk rock. Sebab aku pun membesar with Blink-182, Sum 41, that kind of stuff kan. Tapi faktor umur kot rasanya. Dan bila betul-betul sebelum COVID tu, kita orang decide, I want to mellow down. Tak plan pun. Tapi bila jamming, lagu yang keluar pun dah lain. Bila startnya kau bernyanyi, tubuhkan satu band? Bila startnya? Bila mula? Lama sebenarnya. Like, I am sure ramai tak tahu, tapi MT Page has been around since 2012. Masa aku baru habis sekolah. So biasalah masa tu kan darah panas, lagu pun semua marah je. Distortion. Nama sama MT Page. Nama sama. Bukan MT Space lah. Oh tak ada. Itu. Tapi ramai. Sampai sekarang pun time show ada je. Oh MT Space. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa kita feature Zik dalam episod ni. Saya rasa. Sebab saya rasa Zik adalah satu talent yang kurang exposure ataupun kurang diberikan tumpuan. Sebab saya rasa saya dah kenal Zik beberapa bulan dan saya rasa kita kalau tak highlight Zik ni mungkin kita akan rugi. Sebab saya rasa Zik dia ada satu persona yang mana bagi saya lah dan bakat dia kalau kita tonjolkan lagi dia boleh pergi jauh. So sebab tu saya invite Zik datang sebab dah bekerja dengan Zik ni beberapa bulan kan. A few months juga. So kita work on beberapa events. Kita work on Cahaya Tour at Lot 10. Oh yang hari tu. So tapi ada cerita juga di sebalik konsert tu yang mana saya rasa Zik tak cerita time konsert. Mungkin sebab dia dah excited. Mungkin juga itulah soalan pertama sekali yang saya nak somehow tanya lah juga kepada Zik kan. Apa cerita di sebalik inspirasi Cahaya at Lot 10 punya show? Oh, inspiration dia. Itu lah, kita banyak borak pasal benda ni kan. Actually masa show tu I was supposed to talk about this. Ada borak dengan doktor, let's bring this up masa show, tell it to the fans. Tapi biasalah time dah perform, dah all adrenaline yang tak terfikir nak sebut. The reason why we did it dekat Rooftop Lot 10 was sebab masa aku, I think I was 17 years old, Bang Fiz pernah ada show dekat Rooftop Lot 10. So itu one of the defining moments in my life lah yang I thought,
I need to have a band. I need to play dekat atas rooftop macam Bang Face. Atas rooftop lot 10. And almost 10 years later, about 10 years later, kita orang berjaya achieve lah benda tu. Walaupun letih lah kan. Separuh mati, tapi Alhamdulillah berjalan lancar. Right. So jadi itu juga satu petanda yang mana cita-cita impian tu percuma dan you have to dream to achieve it. And so I believe in that. I believe that to a certain extent you have to be delusional. betul. Right. Kan? And tak salah juga kita bermimpi dan satu hari nanti mungkin kita berdoa benda tu jadi. And bila benda tu jadi, you will feel goosebumps lah. Saya pun bila Zik cerita pasal benda tu, I felt something lah kan. Because saya pun dah bekerjasama dengan Bang Face and then now saya bekerjasama dengan MT Page. Saya rasa diorang ni ada persona yang they can make it lah one day insyaAllah. Thank you, Dok. I appreciate that. And honestly, if I may put it on record, for us, selain daripada show Lot 10 tu, working together dengan Doktor, dengan Abstracts pun is a big achievement for me. Sebab like I said, I grew up watching Bang Face. Saya, Mohsin kan. Kita orang idolize gila babi. Boleh cakap ke? Boleh cakap. Boleh tak masalah. Cakap je. Memang gila babi. Aku pun minat Bang Face gila babi kan dulu kan. Aku pergi yang Hot FM dulu kat Bukit Tinggi tu. Dia perform dulu kan. Nak takat gambar dengan dia, ada moment dia keluar je dia jeli lidah. Tak gambar dengan aku cepat. So faham lah benda tu. Dan aku tengok diorang pernah collab dengan Abstracts, kalau t-shirt dengan Abstracts. And tiba-tiba Alhamdulillah kenal Doktor and MT Page boleh collaborate dengan Abstracts, dengan Doktor. Rasa macam it's a blessing lah. Faham tu sebab macam Abstract brand yang lama kan, local brand yang agak lama. Dan aku dulu masa kecil pun selalu pergi Bukit Bintang dulu, pergi Sunday kat atas tu semua kan. Dan aku faham benda tu bila tiba-tiba aku pun dapat collect dengan Doktor. Dia macam tak Doktor duduk sebelah aku sendiri boleh dalam podcast kan. So nak dye rambut sama. Nak dye rambut lagi kan. So aku agak faham benda tu. Jadi kiranya adakah Bang Face tu yang buatkan kau eager untuk ada satu band yang kau ada sendiri? I think start impian nak ada band tu daripada kecil. Because my brother and I, we grew up arwah bapak kita orang banyak dengar 80s rock bands. So we grew up on Queen, on Metallica. So the thought start daripada situ. Tapi Bang Face as a band yang datang daripada Kelang masa tu, dia punya level of inspiration tu dahsyat lah. And Bang Face yang showed me that aku boleh tu berangan and kita kejar lah berangan tu. Tak kisahlah orang kata berangan ke apa, tapi kau daripada Kelang ke Asal? Lebih kurang. My family ada daripada Kelang. I was in Puchong for a while and then we moved to Kelang masa sekolah. Oh, so sekolah kat Kelang dulu? Sekolah Puchong. Sekolah Puchong. So adik aku sekolah Kelang. dah habis sekolah baru pindah ke Kelang. Ya, betul. Oh, Kelang kat mana? Kau tahu Panamaran tak? Tahu. Panamaran. Banyak India kat situ. tak memang itu kawasan dia lah sebab dia kan ada perempatan dia. Panamaran dia tempat orang tua sebenarnya. Dia banyak tu masa kita pindah situ aku tak ada kawan. Banyak orang marah kat situ. Banyak orang marah. Panda-panda yang marah. Mana angry ni? Ni angry panda maran. Panda marah. So sampai sekarang mesti duduk Kelang lagi lah? Tak, sekarang kita orang duduk Damansara. My family still lives in Kelang. Jadi mana dapatnya nama MT Page tu? Mungkin kau jawab exam tak boleh jawab, kau biar kosong. MT Page, let's go kan? Betul. Mungkin kan, tak tahu kan. Saya pun pernah ada sebagai pensyarah. Kita buat marking final exam. And then pelajar tu dia tak jawab soalan, mungkin blur kat exam hall. Dia tulis, bantu saya Tuan pensyarah. Tu the empty space atau empty page. I had a friend that did that once. Yeah. Dia tunjuk paper dia, tolong. Help me. Berani je. So mana dapat nama MT Page? Okay, I love this question sebenarnya. Sebab I feel nama MT Page ni that it was what brought the band here. Sebab sejujurnya aku tak berapa suka nama MT Page. Yeah. Tapi dia dah macam dah stuck. The name came from the first song that I wrote. Lagu tu barai je, tapi ada lirik sikit in the chorus that goes, "An empty page is all I need to write the possibilities of what I could be." So aku ambil metafora tu lah, di mana empty page ni is a clean slate, is a blank page yang kau boleh tulis future kau sendiri lah. Have you tell this to your fans? Tak juga. Ada certain interviews lah yang
pernah explain. But I don't think anybody knows mana datang nama MTPH tu. Siapa coin it? You or It was me lah. you lah? So yang lain macam menerima saja. Itulah Alhamdulillah diorang tak ada nak gaduh isu nama band kan. Because nama band ni penting sebenarnya. I mean like as an artist kan, the name symbolize what you do kan. I guess so. Right. Yeah. So and then mungkin juga nama tu sesuai dengan lagu yang you perjuangkan sekarang kan. Iaitu lebih pada cinta, Boleh breakups. boleh tak aku nak tahu macam mana momen untuk kau tubuh band tu? Adakah kau panggil semua ahli band kau, jom duduk kita nak buat band, jom nama apa Betul. sebelum kau dapatnya empty page tu? Sebenarnya the band started bukan idea aku pun. Fun story that I really love to tell my friends is the fact that aku selalu borak dengan Fimi dengan Mohsin pasal benda ni lah. How sometimes something bad happens tapi membawa kepada something good. Like we don't know like God's plan kan. Cerita dia macam ni. Aku duduk Puchong. Satu hari rumah aku terbakar. Rumah kat Puchong tu terbakar yang buat kita orang terpaksa pindah ke Klang. Sebab Klang ada rumah tinggalan from arwah atuk saya. We moved there and I started hanging out with my cousin masa tu yang duduk Klang juga. So satu malam ni, I think itu minggu pertama kita orang pindah Klang. My cousin datang, Zik, Afan main drum, nama dia Afan. Kita start band tak? So itulah cetusnya. Kita orang start jam dekat apa nama studio tu? Dekat Tesco Klang tu. Kita orang start jamming kat situ. Main gitar bersepah-sepah time tu. Time tu tahun? 2011. Umur kau time tu? Aku 17 kot rasa masa tu. Saya tahu kat Bukit Tinggi tu rasanya kan. Yes. Pergi naik bas, bawa Kelang gitar, duduk Kelang tu. Pernah lah aku pergi jamming kat situ, tak pandai baca je pergi kan, bawa gitar. Pose lah kan, bawa gitar konon ada band. Sebab time tu memang pengaruh Bang Fiz, tak boleh cakap apa lah. Bang Fiz, Hujan, Mia Kusin. Memang kita nak try lah. Those were the pioneers kan. Tapi tak idea. Sorry tak sedap. Oh tak sedap. Sedap aku dengar. Vokalis lah? Vokalis ke? Saya biasa minta vokalis je. Kita mesti ambil yang ke depannya. Main gitar tak reti. Macam Zik pandai main gitar ke? Masa start saya main gitar. Okay. So kita orang 3-piece band. Saya main gitar, ada kawan saya Adam main bass, dan Afan ni main drum. So kita orang 3-piece band. Lama-lama saya decide aku main gitar bersepah. So kenapa MT Page seorang je gitaris? Kenapa tak ada dua gitaris? The rhythm. Okay, so dulu 3-piece sampai Zack join. End up sekarang the band is kita orang berempat lah. Saya, Zack, Alip Pedul, Iman. Kenapa satu gitar je? Sebab kita orang pemalas sebenarnya. Kalau ada dua gitar, leceh nak bawa barang lagi banyak. So kita orang decide, okay, let's just play dengan sequence and satu gitar lah. And bagi saya, benda tu branding juga. Sebab saya kurang sikit. Okay, when I watch bands, bila ramai sangat orang, saya rasa susah nak connect to the bandmates. Bila ada 4 je, orang senang kenal. And orang lagi rasa relatable with the members lah. Macam mana Zik jemput Zack nak jadi part of the band? Zack, dia sial. Dia semua benda daripada kecil, benda saya buat, dia akan buat tapi dia buat lagi power. So kalau saya skate, dia akan skate, dia power gila. Kalau saya main music, dia akan main music, dia power gila. So masa kita orang start buat lagu dulu, dia pun belajar main gitar. And dia terus jadi power gila. Tapi first dia join, dia main keyboard. Dia keyboardist OG band MT Page. So korang satu grup ada 4 orang? 4 orang. So 4 orang tu kawan daripada kecil ke? Family ke? Saya dengan Zack adik-beradik, gitaris kami. Iman bassist kami. Dia dulu abang dia session gitaris untuk kita orang. So bila abang dia dah ada band lain, Iman yang join lah, ganti abang dia. Alip Pedul, dia join ganti Afan around 2014. Sebab Afan dah ada komitmen lain. Dan Alip ni yang aku suka sebab dia seorang yang sangat-sangat passionate. So he has been loyal with me with the band since 2014. Aku buat idea bodoh apa semua dia ikut je. And aku rasa itu something yang very important to have lah, that level of commitment, that level of berani nak buat. So kau start perform dulu awal-awal memang gig lah. Kalau korang search MT Page on Google, adalah kot gambar-gambar dulu aku main gitar masa budak-budak. So time korang perform dulu, bawa lagu sendiri ke atau lagu orang? First gig kita orang ada main lagu-lagu Blink-182.
macam all the small things semua tu. And then later we did a lot of My Chemical Romance punya covers. My Chemical Romance is one of the biggest inspiration for me lah. Tapi for now, I think kita orang tak berapa minat main cover lah. Lagu sendiri lah. Lagu sendiri lah. So siapa yang buat lagu untuk Empty Page biasa? Dari segi lyrics, aku akan compose roughly on guitar with lyrics, pass it to the boys yang akan arrange, Zack dengan Iman akan produce, Alip akan masuk dia punya drums and stuff. Lepas tu kita orang bersama-sama lah. Oh, korang kira buat satu team lah. Lebih kurang. Kau tak ada mana-mana under label ke apa tidak? Bergerak sendiri? Setakat ni selama 10 tahun ni sendirilah mostly. Tapi kita orang bukan mungkin lah. Lepas ni akan distribute a few songs with Warner. There's a few upcoming projects with Warner lah. Yes. Sebab tak tahu lah, I just wanted to try something new. Kita dah lama sendiri, grind sendiri, so kita try lah benda baru. Macam mana aku nak tanya kau, startnya yang kau rasa aku boleh menyanyi? Oish, aku kan sampai aku sekarang aku boleh cakap aku boleh menyanyi, tapi bila aku dengar balik, barai bro. Ada setengah orang dia cakap macam mana yang kau boleh mulanya cakap, aku rasa aku boleh menyanyi tu. Aku sampai sekarang aku tak rasa aku boleh nyanyi. Tahu aku pelik bila orang datang show kita orang macam kenapa korang ni? Aku bukan boleh nyanyi pun. Itu lah. But I think from the support of the crowd lah, I guess. So even though I would say aku tak adalah seorang penyanyi, my passion lies in making songs, writing music. Tapi orang boleh support and suka lagu-lagu yang aku nyanyi, aku bersyukur lah. Okay, untuk pendengar yang mungkin tak pernah dengar pasal Empty Page, maybe Zik boleh cerita sikit tentang your discography, the first album. Sekarang album apa, kepada yang belum tak pernah dengar. Saya rasa muka dia macam muka tak pernah dengar. Last saya cakap, last saya orang kata layan-layan lagu ni memang masa sekolah menengah je. Jadi memang Bum Face, Hujan, Miak Kusis. Spoon tu dah diploma baru tahu lagu-lagu lama tu. Tapi memang music start memang kenal yang tu je lah. Pop Shavit, zaman-zaman sama lah 2000 Form 1 2011 lah. Itu memang kan indie tengah kau-kau naik kan. Radio pun ada apa radio dulu lah, Express FM kan. Time tu. Lepas tu start tu memang dah kurang sikit layan lagu. I think at one point kita pun semua, especially our generation dah start kerja. Tak ada masa nak ikut sangat kan. But yeah, with the band, we have 2 albums right now. Selalu kalau orang tanya, saya akan cakap 1 album je. Sebab aku sangat, I'm proud of the first album. Tapi kalau korang dengar, sangat different sound dia daripada yang orang kenal Empty Page sekarang. Sebab dia very marah, dia very angsty, very, boleh dengar lah, ini budak-budak baru habis sekolah. Yeah. So for me now, my pride is album Cahaya ni. This latest album yang kita orang baru habis tour sepanjang tahun. So ada 2 albums, a few music videos. Can you tell us a bit about Cahaya? Kenapa Cahaya? Konsep dia? Cahaya, I feel is an album yang ditulis makan masa beberapa setahun lah lebih kurang. And it's all based on very real situations that I went through. Sebab aku berpegang kepada this principle of art has to be real, right? So all the songs that I write, I make sure it's something yang betul-betul aku rasa sendiri, yang from real experiences. So dialog dalam Prelude 3:45 AM semua real ke ataupun? Yeah, lebih kurang. The songs are written of real emotions. Ada a few interlude dalam tu yang macam orang gaduh-gaduh. Itu pun based of like real situations. Right. Yeah. Benda senario anak-anak muda tengah mencari identiti, tengah bergaduh. Bukan nak kahwin dua lah. Bukan. Janganlah. Ini janganlah. Masih lagi mencari cinta. Masih lagi mencari cinta. Nasib baik dah kahwin. Okay. Betul semua kan. So that macam tadi doktor cakap, penulisan untuk lagu kau macam banyak pasal cinta tu kan. So kenapa kau fokus more pasal cinta tu? Adakah kau pernah dikecewakan ke apa ke? Soalan tu kan. Ataupun skrip biasa dia on stage tu, dia nak perform last song tu dia akan cerita pasal tu. Pasal dia punya love story ke apa? Dia akan, orang break macam
put himself down. Lebih kurang macam tu lah. I think he tells it better than I do lah. Cuma Lepas tu nanti kat bawah dia lah Zik ada tak? Ada. I mean, alhamdulillah the MT fam, the fans yang datang still sanggup dengar aku punya cerita-cerita bebel on stage kan. But yeah, apa tadi soalan dia? Kenapa cinta? Kenapa okay. banyak tulisan lagu engkau adalah pasal love? love sells. I would say album Cahaya ni, even though love is a big part of it, tapi dia juga album yang agak introspektif. Contoh lagu Hancur, chorus dia, dan hancurkanlah hati ini lagi selagi suara kau yang aku dengar, dan hancurkanlah hati ini lagi selagi mata kau yang aku pandang. From one perspective, you could see it as, it's a love song about a toxic relationship di mana orang tu buat apa pun kau kau tahan. Tak apa, buatlah, bantailah aku kan. Selagi suara kau yang aku dengar everyday, aku okay. Or in another sense, you could see it as penulis ni atau karakter ni persoalkan diri dia. Kenapa aku sanggup tahan dengan orang macam ni? Kenapa aku sanggup bebankan diri aku just to feel this love from this person? So walaupun it's a love song, it's more of penilaian diri. Faham. Tapi untuk kau dapat ilham ataupun idea untuk kau menulis tu, ada ke apa-apa yang mana datang idea tu? Mana datang? Okay, I'll be honest lah. I think the past few years of my life have been very banyak benda yang aku lalu, and I don't see it as a bad thing. Sebab aku sangat percaya di mana benda buruk yang kita lalu akan lead to something positive. Starting from 2018, I guess aku dengan Zack terus lalu, our father went through cancer. Dia meninggal 2018, dan itu pencetus album tu lah. Dari itu keluar lagu Jika. Dan Jika Aku Merayu, Mungkinkah Kau Kembali, right? Because to me, walaupun orang akan decipher that as a love song, dan jika aku merayu, mungkinkah kau kembali, itu kan, it sounds like a love song, tapi it's actually written to God. If I beg you hard enough, would you bring my father back? Itu, and then afterwards I went through I was in a very long relationship yang sangat mengajar aku about life lah, and how I should process certain things. Itu pun a big portion of the album. Kemudian sampai ke PKP, di mana lagu Cahaya tu tercetus. Time PKP. Because yelah, cahaya could be your loved one, it could be your friends. Kembalikan cahaya senyuman engkau kan. Dan sampailah ke lagu Bagaimana, yang I would say alhamdulillah orang sangat-sangat receptive to the song. Right. Tapi Bagaimana was produced before Cahaya album kan? Because it was released as a single kan? It was released as a single first. Itu di-compile semula untuk be in the album lah. Okay, masa time lagu Bagaimana, Zik, kalau ada yang tak tahu, dia rambut hitam time tu. Betul. Kalau orang boleh tengok, jangan lupa juga vote for page Kak Era. Carta Era baru nak up, tolonglah vote dan request. Dalam tu boleh tengok footage Zik rambut hitam. Oh, time tu rambut hitam. Time tu tak laku. Sekarang dia dah laku, dia tukar rambut. Dia dah rambut blonde. Oh, dia dah laku, dia act sikit lah. Betul. So which leads to my next question. Okay. What's your thoughts on that? I mean, like, adakah appearance segala-galanya dalam bidang muzik ataupun authenticity of the song? Both. I would say appearance sangat bantu lah. I cannot say appearance tak membantu. I'm not saying I'm a good looking guy, tapi boleh nampak drastic perubahan engagement masa aku berambut hitam dan berambut kuning. Betul. Sebab orang tengok dia terus eye catching kan. Right. And aku suka tengok all these podcasts on TikTok. So one of these podcasts that I follow, it's about this lady. Dia bekerja dengan big artists, international artists. And one of the signs that an artist is going to make it is bila diorang ada rambut yang pelik-pelik. Yeah. Sebab Okay, next episode. Rambut pelik. Rambut pelik. Oh, cantik. 10,000 guys. 10,000 views. Doktor akan rambut blonde. Let's go guys. Okay, yeah.
Tapi itulah realitinya industri entertainment ni. I mean like it's a hard truth di mana appearance matters, you know. Sebagus mana anda dengan muzik, power mana pun you sing a song ataupun your voice is, appearance matters lah. Dan satu lagi adalah like what Zik mentioned, persona tu Persona. kan, persona. Yeah, I think character branding tu is very important. Betul. Like you could write an amazing song, and in terms of looks, right, tak semestinya rupa. It could just be cara kau sampaikan visual lagu tu. Like I was talking to Abang Amir Jahari semalam, we met semalam, and he's about to release a new song, and dia kata dia tengah mencari visual yang kena dengan lagu tu. Contoh macam dia buat lagu Hasrat, dah release, tapi bila dikenakan dengan visual cerita Imaginur tu, itu yang jadi hit gila sebab orang terus boleh relate dengan auditory and visually kan. So visual is very important. So which means the next coming album Zik is going to be blonde lah. Mungkin blonde, mungkin botak, tapi tiap lah macam mana kan. Tapi aku tak tahu sangat pasal muzik. Saya kurang sikit saya tak tahu nulis pasal muzik. Tapi aku nak tanya pendapat engkau, macam mana band daripada underground ke mainstream. Adakah diorang target diorang adalah daripada underground untuk diorang stay underground, atau diorang target diorang sebenarnya adalah untuk ke mainstream? Sebab bagi aku macam aku rasa kan, kalau aku salah betulkan aku lah. Sebab mainstream macam peluang dia lebih besar kan, lebih banyak yang kau boleh pergi. Tapi ada juga setengah orang yang a few aku jumpa kawan-kawan aku yang main band yang memang macam tak nak aku memang tak nak orang kenal aku. Aku nak stay underground. Kenapa? Aku rasa berbalik kepada why you make music and your goals lah. Sebab ada juga, I have a lot of friends yang diorang main in the underground scene pun diorang dah rasa best. Kita orang sangat enjoy main gigs, shows ni. Tapi for me, because my main goal is to write songs and dengan harapan as sebanyak orang dengar as possible, right? And for me, the only way to achieve that is to achieve mainstream success lah. Walaupun aku sangat-sangat appreciate start daripada underground, main underground shows, tapi bila dapat ke mainstream, pendengaran tu lagi meluas, and aku rasa dapat share these songs, these moments dengan orang yang lagi ramai. Tapi for some people, diorang punya goal is to perform show underground ni. Bagi diorang, inilah yang aku nak. Aku tak perlu pun nak ke stage besar. Jadi okay, balik pada buat lagu tu. First lagu kau yang kau buat? First ever lagu yang datang nama MT Page tu lah. Nama lagu tu All I Want. Kepada penonton, tolong jangan search lagu tu. Ada dekat YouTube? Masih ada. Tapi lepas ni aku Itu first song yang kau buat? Itu first ever song. Jangan dengar lah. Itu memang engkau tak ada, sebelum kau tak ada pengalaman untuk buat lagu apa, itu adalah first ni lah? Itu first. Berapa kali buat tu? Lama. Lagu tu kalau korang dengar 2 minit je. Tapi sepanjang hari recording dekat Tune Studio semasa tu. Dekat Klang tu. Dekat Tune Studio tu. So time tu kau ambil masa berapa lama untuk kau menulis? Itu memang sajalah suka-suka macam aku nak try tulis. Masa tu still nak buat lagu ala-ala Blink-182, very punk rock. Try lah buat something macam tu. Yang 4 chord, jeng. Tapi terbalik lagi belakang, macam korang yang cakap doktor hari tu yang dia perform dekat Lot 10 tu, macam mana korang boleh jumpa sebenarnya? Macam mana boleh jadi collabnya dengan Abstract ni? Saya jumpa tepi jalan sebenarnya. Dan sudah blonde belum? Belum blonde. Siapa dah rambut blonde ni? Kita tengok tepi jalan, Encik, do you want any help? Dia kata sampah lapar bang. Macam mana boleh jadi collabnya dengan Abstract? Asyik kita kenal daripada Loco. Oh, Loco. I think Loco, MT Page, I think they went to circle friends yang sama. And then lepas tu dia berkembang, tak ada intention pun nak collab, tak ada intention pun berkawan sebab nak something from them. Kita berkawan and then just benda tu organically happen. Betul. Kan. One thing sebab doktor dia suka lepak. So aku pun suka lepak. So I enjoy
hanging with people that like to hang. Right. And it's always more fun bila collaborate dengan your friends lah. Yeah. Dan mungkin juga kerana reda. I mean like reda. Reda ni bila saya dengan Syuk created Reda adalah untuk menjadi satu pusat setempat untuk meramaikan seni tu ataupun meraihkan seni tu lah. Yeah. And seni can be anything kan. It could be clothing, it could be music. Alhamdulillah dah pun buat beberapa show di sini. Tunggu MT Page punya show je lah next. Let's go. Akan datang. Gig pertama kau Gig perform pertama, kat mana? Gig pertama, shout out kepada K Izwan. Dia drummer band Madam dulu. Kalau you guys pernah dengar, this grunge band Madam. Dia buat gig dekat studio dia. Dia own a studio dekat Shah Alam. Section 24 kot, tak silap lah. When was it? Ni 2012, 2013. Macam tu. So how long did MT Page takes to be known? Oh, lama. A really long time. Long time. Kenapa? Why? Because I feel the first few years since kita orang start 2012, the first few years adalah masa untuk mengenali band ni sendiri. Arah mana. Sampailah 2019 baru kita orang, lepas masuknya Zack, Alip dengan Iman, baru kita orang nampak brand tu. Okay, MT Page is going this way. So which way is MT Page heading? MT Page is heading ke arah lagu yang lebih kepada emosi pendengar lah. Okay. Sebab we never planned on being, sebab budak-budak panggil kita orang emo band kan. Emo Melayu. But that wasn't the plan. I just wanted to write very real songs. That is what I wanted to do. And itulah tiba-tiba kena dengan brand tu. So kita orang ikutkan arah tu lah. Mungkin itu yang dah ditakdirkan. Jadi kau cakap sebelum masuk siapa tadi? Iman, Alip, Zack. So itu ahli yang baru. Itu ahli sekarang lah. So Kita orang berempat. sebelum tu siapa? Sebelum tu kita orang bertiga. Saya, Afan, our drummer, and Adam, our bassist. Oh, so sekarang diorang dah tidak bersama lagi. Masing-masing dah ada live sendiri. MT Page banyak proses sebenarnya. Lepas tu kita orang ada, sebelum Iman masuk, ada sessionist. Abang dia pernah main, Eli. Eli, shout out to Eli. He was our bassist for a long time. Fizul. Ramai lah. Dia dah main before dia session? Yes. Oh, okay. Baru dulu lagi. Okay, so kalau MT Page bukan MT Page, apa nama MT Page yang you rasa MT Page would bring? That's the thing. Tiap hari saya tanya diri sendiri. Kalau bukan MT Page, what would the name be kan? But the thing is, walaupun saya tak suka nama MT Page tu, tapi dia macam dah kena You sangat. grow with it lah. Yeah. I can't imagine the band with any other name. If you can just think out loud, what would be the name if it's not MT Page? Zik and the Boys. Okay. So start bila yang tadi macam doktor cakap kan, okay, moment tu bila yang start macam orang tahu yang MT Page? Okay. Honestly, quite recent. Uh-huh. Because we never, kita orang buat lagu tapi tak pernah experience actually orang engaging with our songs. Sehinggalah show Loko tahun 2019, masa dia release album, kita orang perform and orang singing along tu lagu Jika ni. And bila kita orang main satu show ni, pun gig dekat Angkasa Space masa tu 2020. Angin pengen kopi. Kita orang main show tu yang tiba-tiba sedar, semua lagu diorang nyanyi. Itu yang baru kita orang sedar, okay, maybe these kind of songs are resonating dengan the people lah. Betul. But I think saya tak pasti sama ada Adan tahu lagu MT Page. So okay lah, sejujurnya saya baru tahu MT Page tu. Okay. Sejujurnya. Tak apa. Welcome to MT Fam. Macam aku pula MT Page. Mana nak saya borang? Nanti saya borang And then yang mana yang penting? Contohnya repetition of melody ataupun authenticity of the song tu sendiri. I mean like jalan cerita lagu itu to make it famous or the repetition of the song. Sebab apa yang saya dengar dengan dalam lagu MT Page, kebanyakan liriknya being repetitive. Kan? And then benda tu yang catchy kepada pendengar. Because zaman sekarang is that kind of songs kan. Betul. So that would be my question to you lah, Zik. I mean like okay, personally, I would love to say the meaning of the song lagi penting. And
saya pun rasa memang sangat penting sebenarnya. I really put emphasis in making songs yang meaningful. Tapi in order to sell songs, in order to catch in audience punya mind, kena bunyi pop jugalah. Kena ada repetition, pop punya repetition tu. Right. Yang saya rasa MTPH antara reason ramai masa while underground, it was hard for us to get noticed. Sebab orang selalu anggap ni pop band je. Nothing special. Diorang tak buat musicality gila babi, tak ada chord dahsyat-dahsyat. It's just a simple 4 chord progression. Right. Lagu-lagu pop. Tapi the kids really love the songs. Right. And that's the thing. Kita orang nak appeal to the pendengar lah and the crowd, not really to orang-orang yang nak decipher, ni dahsyat-dahsyat musicality. Tak pun. Untuk band kau sendiri, ada tak kau letak macam satu target, one day aku nak kat situ, one day aku nak perform kat sini? Saya sebenarnya itu soalan last saya. Saya rasa kita nak simpan soalan simpan. last tu. Okay. Saya rasa Okay, let's go. ada sesuatu yang mungkin saya nak share dengan pendengar tentang pentingnya impian tadi tu. Pentingnya Betul. tujuan ke mana nak pergi. Betul. Nanti saya nak share. Jadi Tapi kita go through that exercise. Kita tanya soalan sensasi kepada Let's Zik. go. On. Untuk MTPH, penting mana? Kontroversi ataupun identity? To keep Identity. relevant. Saya rasa identity sangat penting. Identity and branding tu yang akan buat orang ingat the band atau the Bukan product. kontroversi. Kontroversi membantu. Contohnya Zik bersama seseorang, Zik bersama artis, kan? Cik bersama dengan Sebab peminatnya. Selalunya pop artis memang macam tu. Dia kena Taylor Swift dengan somebody, Betul, you know. betul. Tapi kalau kontroversi kuat, tapi your branding tak cukup kuat, susah juga. Sebab kontroversi tu yang akan bakar mercun tu. Tapi your branding tu yang how big Right. the mercun actually explodes lah. Okay, good. Good answer. Selain Bang Fiz, Selain Bang Fiz. band mana lagi yang kau Local selalu ke? kita try local? Try local banyak sebenarnya. Okay, everybody's gonna say Hujan, Yeah, Uncle of Hussein. course. But I want to shout out to this one band yang sangat-sangat, okay, dua band yang sangat-sangat mencetuskan inspiration for me. Satu is band Modescape. Tahu korang pernah dengar ke tak? Diorang masa early 2000 belas, diorang banyak keluarkan single dengan Universal saya rasa masa tu. Tapi diorang je band yang berani masa tu sebab it was a wave of metal and hardcore bands. Right. Diorang tiba-tiba datang bunyi pop, lembut, gila. And I loved that. Diorang buat je suka hati. Melody diorang best, band sangat style, lagu best. Tapi malangnya, masa tu, it's not the trend lah lagu macam tu. Right. So orang tak dengar. So maybe the band is ahead of time. Ahead of ataupun time, before betul. time. Saya berani kerat jari, kalau Modescape come back sekarang ni, dengan scene sekarang yang orang lagi accepting, confirm letup. Another one is Classmates, band from Johor. Band lama and yang still playing sampai daripada saya budak sampai ke besar. Menarik. These Itu two antara bands. dua band yang mempengaruhi. Ada pernah dengar Mempengaruhi. ke Classmates dengan Modescape? Saya cakap saya muzik saya kurang sikit. Saya biasa dengar zikir. Alhamdulillah. Rabani, Sepohon kayu, Hijaz. Itu boleh lah saya tahu. Dulu lepak dekat Saya game taman. surau. Saya Taman baca doa. tak boleh, itu sebelum podcast kau- lain. Itu podcast itu lain. lain. Itu Okay, podcast okay, lain kalau kita nak borak pasal benda tu. Itu lain. Okay. So first gig kau perform dekat tu, time tu belum lagi ada orang start kenal kau lah kan? Tak ada orang. Memang tak ada. Kosong. Korang pernah main depan 2 orang, Oh. depan 3 orang. Tapi best lah, fun lah. Lepas kau main depan 2 orang lah, baru kau tahu. Tak depressing ke orang, kalau perform dekat orang yang tak pernah dengar? Ataupun mungkin kau tak ada letak satu benda yang macam, okay, ada setengah orang kan kalau buat macam dalam industri ke apa, macam aku nak dikenali. Ataupun mungkin kau ada letak satu benchmark yang mana macam, oh aku nak have fun je tu. Aku tak nak pun ramai-ramai sangat pun tak apa. 2 orang pun aku boleh perform. Honestly, a band is a product lah kan. So obviously product, kau nak product kau dikenali ramai, nak senang jual. So that's the dream lah, to be able to play in a large crowd. Lagi banyak lagi best. Tapi
kena ada pendirian lah. So for me, kalau ada rezeki depan crowd ramai, best. Kalau tak ada pun, I will still give 110%. Yeah. And the fun will still be there. So aku jenis yang berpegang kepada fun. That's why chemistry dalam band sangat penting lah. So kalau kau main depan 10,000 orang, okay best. Tapi kau main depan 2 orang pun, fuck it man. Best. Aku nak patah balik lagi jauh. Aku nak jauh lagi. Okay, aku boleh, nak jom, mari masa kita. Aku nak tahu masa zaman kau sekolah ni. Apa kau buat masa zaman sekolah ni? Oi, aku barai dulu zaman sekolah. Belajar tak. Aku pernah selama 2 minggu, cikgu hantar aku balik ke darjah 1. Sebab aku tak nak buat kerja. So cikgu hantar, awak tak nak buat kerja, awak duduk kelas darjah 1. So budak sama darjah 1, aku kat belakang. So aku darjah 6 masa tu. Saya darjah 6. Darjah 6? Duduk kat belakang tu. Lepas tu pada depan datang, bang, abang buat apa kat sini bang? So memang time sekolah tu start sekolah menengah lah baru kau into music tu. Sekolah menengah, yes. Sekolah menengah. Oh, So sama je, I was always a problematic student. Sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi Sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah mana? Sekolah rendah? Sekolah menengah? Sekolah rendah mula SKPJ, dekat PJ, SK Petaling Jaya, lepas tu pindah ke SK Puchong Jaya. Lepas tu sekolah menengah SMK Batu Lapan kat Puchong. So benda tu datang masa kau zaman sekolah lah untuk kau berminat bermain muzik tu. So daripada macam kau cakap tadi Bang Fiz. Betul? Daripada Bang Fiz, zaman-zaman tu lah. Lagu Bang Fiz yang pertama kau dengar? Pertama rasa lagu pertama semua orang mesti akan dengar situasi. Situasi. Ya. Tapi jap, aku punya favorite song ever is Fine. Fine. Yang jarang juga diorang main sekarang, tapi that will always be my favorite song lah. And kalau dengar pun itu lagu yang sedikit sentimental. Betul. Kan? So adakah lagu situasi tu selalu kau jam dulu? Tak juga. Tak juga. Lagu tu tinggi. Tapi lagu tu wajib ada kalau kita pergi jam. Betul tak? Mana-mana mesti. Mesti doktor. Macam saya dulu pun bukannya pandai. Tak pandai saja ikut kawan-kawan kan. Main bedal je. Tapi last song kita kena habiskan situasi. Kena situasi. Wajib. Melalak semua bagai situasi. Okay, dah baru balik. Baru lengkap lah jam tu kan. Baru lengkap lah jam. Actually, the impact of Bang Fiz, di mana semua band baru pun akan nak main lagu diorang. That is the impact that I want to have with MT Page lah. Itulah impact yang saya nak the band to live forever dengan situasi macam tu. Kawan aku dah cakap sebenarnya kau ada gitaris perempuan Gitaris perempuan tak ada pula. Tak ada kan? Kau menipu aku Rauf. Kau cakap ada. Kau ni menipu aku tau sekarang ni. Dia tak ada gitaris perempuan tau. Rambut panjang kot. Itu band lain kot. Lain kali buat research lah kalau nak suruh aku tanya. Aduh. Dia ni suruh tanya. So apa planning lepas ni untuk MT Page? Maybe ada perform kat tempat lain ke? Ada buat konsert lagi ke? Kita orang baru habis tour sepanjang tahun ni. Penutup kat Lautan hari tu lah. Pusing Malaysia? Lebih kurang lah. Tak ada banyak sangat tempat. Maybe 5-6 negeri. Lepas tu ada ulang Johor KL a few times. Penutup Lot 10. And for me sekarang aku just nak buat lagu baru. And insyaAllah tak tahu boleh ke cerita. Saya ajak doktor hari tu, Dok, boleh ke kita buat abstract tour next year? Sama ada kita pergi tour negeri-negeri atau kita buat macam university punya tour. Bawa member Mohsin Kush, Fimi Don, Hadi Moru, Shikin Azlan, siapa lagi? Syarul, Santa Claus. Tak ada dia punya poster kat sini. Dah tanggal. Aku nak tanya lah, sepanjang kau perform kat gig, banyak gig dah kau perform, kau ada tak experience yang luar biasa semasa kau perform? Luar biasa Maybe ada orang tak tahu lah kan, buka baju zit ke apa contoh lah kan, yang kau cakap oh shit man. I think for me luar biasa was the first time kita orang main and everybody was singing along to our songs. Walaupun masa tu crowd tak ramai pun, 200 orang. Tapi itu first time rasa, weh kenapa korang tahu lagu aku ni? Kan? Aku tulis bodoh-bodoh dalam bilik and korang nyanyi balik kat aku lagu ni. Itu luar biasa gila babi lah for me. Right. Yeah. Susah tau. Perasaan tu lain macam lah kalau orang boleh sing along dengan kita punya lagu kan. Betul. Ada benda berlaku tak masa kat Cahaya Lot 10 yang that you maybe want to share? Cahaya Lot 10 Cahaya Lot 10. Honestly Cahaya Lot 10 tu for me sampai sekarang pun macam tak percaya that the event menjadi. Berapa orang time tu doktor? Crowd? Almost 250, 300 roughly ke? Yeah, about 3 to 4 lah I think. Berapa lama kau perform? Kita orang main 18 lagu. So almost 2 hour punya set.
Yeah. Wow. And terkejut lah. Masa tu I wasn't expecting seramai tu. I wasn't expecting people to come. And dari segi tiket, sebab cost tinggi dekat rooftop kan. So tiket pun kita orang terpaksa buat sedikit eksklusif harga dia. Nak support cost tu. And people would come all the way daripada Sarawak ada, daripada all over Malaysia datang. 300 lebih orang on that rooftop for this 4 stupid kids yang suka buat lagu. So that was a very emotional moment for me. I felt like I was in a place full of family, you know. All these 400 people are our family yang support kita orang daripada bodoh-bodoh. And semua ada dekat situ. So aku sangat bersyukur lah. So event tu sendiri pun dah sangat luar biasa lah untuk aku. Aku nak tanya sikit pasal family, boleh tak? Decision kau untuk buat band ni, kau buat full time lah kan, basically benda ni full time lah kan. Macam mana kau dapat support daripada family, full support? Arwah bapak aku dia memang in a band dulu. So masa kita orang start band pun, dia biasalah Asian parents, dia orang tak akan cakap aku support. Tapi dengan cara dia sendirilah. Dia kita orang habis show dia kata pasang lah video, tengok lah. Tapi tentu dia akan komen lah, Zack boleh praktis lagi ni. Tapi the fact that dia nak tengok video tu, aku sangat terharu lah. Even on like his deathbed, like minggu last dia hidup pun sama, dia masa tu dia dah in and out of consciousness. Dia kejap sedar, kejap tak. Mungkin dia tak sedar 2-3 hari, dia sedar sehari. Time sedar tu pun dia macam mamai. Tapi dia akan tanya, Zack macam mana show? dia boleh praktis lagi, kita tahu suruh dia praktis lagi. So you wrote Jika in that moment of time? Jika was after he passed. After he passed. Okay. Itulah. So I think we're blessed in that sense. The fact that our dad was so supportive. Our mom pun is very supportive. I mean, I quit my job to struggle with a band, and dia okay. So alhamdulillah okay lah. Oh, sebelum ni kau ada kerja lain? I was in advertising for 5 years. Tapi masa tu aku balancing the band and the full-time job. So sejak kita orang start touring awal tahun ni, aku macam fuck it lah, aku ciao. I want to focus on the band lah. Macam mana kau boleh ambil decision yang macam itu? Sebab ada setengah kan macam aku dah ada kerja, dah okay ni, like aku cakap okay fuck it, aku berhenti, let's do this, aku nak buat ni, aku nak fokus on music. Apa? Ahli music? Betul. Secara jujurnya itu decision yang agak bodoh. Tapi it's a good thing, aku memang seorang yang bodoh. So aku punya bodoh ni yang bawa aku sampai ke sini, aku rasa. Right. Because I decided, tak kisahlah my job pays me how much a month pun, my end goal, my life is this band. Mungkin ramai juga yang tak tahu Zik ni berkebolehan dalam melukis juga. So ada merchandise yang abstract dan juga empty page release. Sebenarnya design tu tak datang daripada saya. Saya just produce saja baju tu. Oh, design tu daripada Zik sendiri? Yep, daripada Zik sendiri. Design K-Buy. Ya, saya masuk, saya cakap saya tak tahu empty page. Cantik lah baju ni, siapa design ni? Cantik gila baju ni kan kat belakang K-Buy. And then dia pun baru release MV K-Buy tu, cerita pasal apa nama ni, Voodoo Dolls. And then when we were brainstorming, saya guide sahaja ke mana direction art dia. Dan tapi dia perlu based on music video tu lah. Siapa belum tengok music video, make sure you tengok dekat YouTube K-Buy. Satu awet cun. Shout out to Dena. Dena. Okay, and then menarik lah video clip tu. And then dari segi Saya menarik yang awet cun tu. kebolehan jalan cerita tu lah. Kau jangan saya dah termikir kan awet cun masuk podcast ngam juga. Ni laki je selalu masuk ni. Itulah dia. So tapi bila dia release dan Z ada kebolehan melukis tu lah. Yang saya rasa tak banyak bandmates ada both ability yang mungkin perlu digilap sikit, and then at least kita dah release benda yang didesign and orang pun suka baju tu. Baju tu sold out 50 pieces dalam 2 jam 3 jam. So kita release balik. Alhamdulillah biar dia sold out je. And then dia ada kebolehan tu lah. So and saya sangat appreciate bila kita work on merchandise sekali dengan the bandmates tu tanpa menggunakan designer. Itu lagi proses yang sangat menarik lah. Sebab tu saya macam treasure this relationship. Sebab dia menulis lagu dan dia juga craft.
And then kebanyakan merchandise semua dia punya design. Bukan saya tak buat apa-apa pun. Semua Zik punya design. Thank you Doc for also trusting me to Sold out. lukis. So bawah tu tinggal tu je lah. Tinggal tu je lah. Memang saya kena beli sekejap lagi. Kena beli sekejap lagi ni. Cantik ni. Memang cantik. Memang cantik. Baju tu memang menarik lah. Baju tentang voodoo di mana siapa tak tengok tu memang tu lah benda yang bila kita geram kita akan buat benda tu lah. Zik ada kebolehan tu lah. Saya pun selalu confused juga Zik ni. Sampai anak saya pun sendiri, Isaac pun dia salah satu MT fam lah sekarang. Dia akan dengar lagu MT Page. Isaac. Dia suka lagu Bagaimana. Dia suka lagu Jika, Seolah. Dan dia suka direction tu, repetition song pop tu. Yang mana bagi saya menarik lah kan. So cuma kita kena push further lah lagu tu dan sebagainya. Dan saya rasa anak doktor akan suka kalau doktor rambut blonde. Mungkin Yes, let's go. Let's go. Okay, let's go. 10,000 views. 10,000 views. Saya rasa student saya tak akan suka. Kita bang terbiak Mamat ni. Okay doktor, boleh kita pergi soalan tu? Okay. Target tu? Alright, so ini pengalaman saya lah. Okay. Mungkin saya boleh share. Masa on Cahaya night tu, one thing strike me on the night of Cahaya tour tu, Zik, tak tahu lah mungkin dia percaya dengan saya. And then dia kata, Dok, pegang phone saya. And then saya pegang phone Zik on that night tu. And then I was taking pictures for him. And then tanpa saya perasan, dia ada satu screen wallpaper. Di mana wallpaper tu yang dia tengok hari-hari, dan benda tu saya practice juga, di mana apa yang saya nak I put it in visual so that I see that direction and objective. Dan berbalik kepada soalan yang Adan tanya, ke mana empty page, tujuan dia, mungkin kalau tidak keberatan Zik share sikit on dia punya wallpaper tu. If it's not too much, mungkin tak share pun. Boleh. Tapi phone saya dekat Mohsin tadi. Tak apa, don't worry. nanti saya tanya. Tapi dalam tu ada beberapa impian kan. If you can share with us apa impian tu, kalau benda tu tidak terlalu private for you to share, ke mana empty page in the next 5 years maybe. Tak sedar doktor tahu tu kan. So basically on my wallpaper ada list of things that I want to achieve lah. Not just the band, tapi I think 90% is with the band. Right. Also, sampai ke topik ni, I would like to shout out to my friends lah. Fimi, Mohsin. And sebab saya selalu borak pasal impian dengan dorang. Right. Lain kereta, we talk about dreams. And there was this one day yang Fimi dia bawa saya visit Han Hakim dekat hospital. Saya jumpa Han, saya jumpa Merkin, ada Fimi masa tu. So these 3 kids, and they're very young, early 20s, but they're talking about dreams. They're talking about how to achieve their dreams. And I, as a person in the late 20s, I was very inspired by that. Itu yang saya fikir, okay, I need to write down my goals. I need to achieve this. Sebab masa tu si Fimi dengan Merkin lah, dorang suka tulis dorang punya goals. We try to take it off one by one. So I wrote that down. My first goal is to make enough money to bring my mother on vacation. Yeah. So tak kisahlah sama ada melalui benda lain, melalui band. Tapi I want to bring my mom on vacation. Second goal is to achieve 1 million streams on Spotify. Lagu mana-mana. Next goal is to achieve a certain amount of money daripada band. Yeah. And one of my main goals is to tour Indonesia lah. Nak break through into nak break empty page, break into the Indonesian market. Right. Kesan daripada itu adalah kenapa kita tulis vision kita, kenapa kita tulis vision tu adalah benda tu penting sebenarnya. Waktu saya belajar pun dulu, even relating back to music, I was also being active masa main music masa budak-budak. And then my dad said tak boleh, I don't think so you can feed your kids with being a musician, which I totally disagree lah time tu. Tapi saya terpaksa belajar mengikut kata ayah saya, and then sama belajar sampai sekarang 11 tahun tak stop. But I put all the list. Saya nak jadi anugerah naik chancellor on my door every time I go out. And then when I see that, I visualize it. Benda tu penting untuk kita capai. Bila kita sampai benda tu, dan benda tu akan lebih bermakna lah. So, and then itu yang saya nak highlight kenapa dia tulis tu. And insyaAllah saya doakan benda tu tercapai.
kan, dan tidak mustahil untuk anda capai. It's just you need to have some determination and persistence, kan. Betul. Silakan Dr. Sangat, Darwin. benda tu sangat prolific lah. Mungkin dari tu kita boleh, saya share tu gambar, nanti boleh tunjuk dekat podcast. Tak ada impian yang tak boleh you capai lah, kan. And then don't be average people, because average people talk about people. Out better people talk about ideas. Betul. And This impian. is why betul. And this is why I love lepak dengan doktor and being friends with the guy, because doktor je yang support and dia sangat push kita orang berangan ke buat. Saya dengan Fimi duduk cerita, kita nak buat buat sekarang, okay, kita buat. And I feel you need these kind of people in your life selalunya. Sebab tu saya akan menempel je dengan doktor sampai bila. Let's go. Let's go. Sebab betul, doktor memang kaki lepak. Kita orang kalau dulu lepak dekat, paling lama dekat Pak Lee tu lah. Sampai pukul 2-3 pagi lepak. Daripada KL kita pergi McD, kita lepak. Itu saya tak faham. So dia lecturer. Dia ada business. Dia boleh lepak melirik lagi. Shout out to my wife lah untuk membenarkan saya lepak. Betul lah. Macam sebelum habis kan, macam betul lah, impian tu memang kadang-kadang kita tak sangka walaupun kita berangan, tiba-tiba benda tu jadi. Macam aku pun tak sangka aku boleh collab dengan doktor before this. Buat dengan Sturk, aku punya YouTube channel dulu before ni. Buat like orang nampak macam biasa, tapi dalam aku cakap, oh shit, aku buat dengan abstract kau faham tak? Macam Sturk, kau tengok aku punya tag abstract sial. Let's go kan. Sebab brand antara local brand memang aku looking forward daripada dulu lagi. Terima kasih. So memang tu orang cakap tak salah pun nak berangan tu. Mungkin kerana dunia ni berputar, Pak kata itu. Saya tengok saya nak tanya last soalan sebelum kita wrap up. Kenapa ayat tu perlu ada dalam setiap lagu Empty Page? Dunia terus berputar. Because whatever we do kan, apa kita buat pun, semua benda kita achieve. Life goes on lah. So apa salahnya? Okay, kalau nak lagi mendalam, it's gonna go to the philosophy of absurdism. Di mana if nothing makes sense, then kau buat sense kau sendirilah. Then you make your own meaning. So kalau dunia akan terus berputar, kau buatlah apa kau nak sekarang. So itu apa yang aku percayalah. Ada 2 lagu tak salah saya, ada lagu Tiada Arah, ada lagu lirik terus berputar kan? Yes. Lagu bagaimana kan? Yeah. I like to relate back to dunia and the universe, because macam Fimi tanya tadi, lagu Empty Page ada ketuhanan ke tak? So dari apa yang aku tulis, everything relates back to God and our understanding of God lah. So that's how I communicated dalam lagu ni dengan dunia. Bukan sebab ni ke, ini adalah pelaris lagu, sebab tu you kena letak certain ayat. Oh tak. Sebab certain artis memang macam tu lah, dia kena ada satu ayat yang ada dalam lagu dia. Betul? Kan? Bukan For me it's just because I like the meaning lah. Coincidence lah. Jadi sebelum habis, maybe kau boleh share, maybe lepas ni kau ada perform kat mana-mana ke yang kau boleh share? Kalau dekat aku nak pergi kali ni. Mungkin ada di UiTM Shah Alam. Tapi ini akan keluar lambat kan. Aku rasa dah perform dah time tu. Berapa bulan? Dalam pertengahan bulan 12. Pertengahan bulan 12 di UiTM Shah Alam kemungkinan. Maybe boleh shout out siapa nak follow Empty Page di mana-mana platform. Betul. If you guys baru nak dengar Empty Page, or kalau dah follow lagi. Just search Empty Page X on Instagram. Semua Empty Page X. Kenapa Empty Page ada dot Oh, sebab dulu dia kan kita orang lagu marah. So Empty Page tanda seru, Empty Page. So bila dah rebrand ke lagi mellow ni, kita tukarlah semua huruf kecil Empty Page. Alright, so aku doakan kau terus berjaya lagi. Thank you. Same to you. Banyak lagi lagu best yang akan keluar. Alright. Mungkin boleh minta dia buat jingle untuk Kepo. Let's go. Boleh. Yang tu kena borak tepi kita borak tepi benda tu So, jadi itu saja untuk podcast kali ini. Kita akan jumpa di podcast yang akan datang guys. Bye. Doktor rasa saya boleh jadi penyanyi ya? Saya boleh lah. Gaya dah on dah. Cuba nyanyi. Doktor nak saya nyanyi lagu apa? Lagu bagaimana? Bagaimana harus kita tak payahlah. Tapi kalau kita boleh buat satu segmen, kita bagi first ayat, dia sambung lagu apa yang dia dapat tahu. Boleh. Kan? Kita buat satu segmen game macam tu kan. Nice. Cuba tanya dia. Kita try dengan bagaimana tadi?
Bagaimana harus aku reda baik-baik saja. Betul lah. Saya dengar suara dia sedap dalam ni. Dengar suara aku tadi tak sedap. Aku rasa nak maki je suara aku dalam ni. Kepo!